Kita bertemu kembali. Sekarang kita berada pada bahagian yang ketiga dari 4 untuk topik kita, iaitu structure. Okey, kita akan tamatkannya. Okey, sekarang ni kita pergi pada satu topik yang mana ia menunjukkan kekuatan kepada structure ini lebih-lebih lagi. Okey, jadinya sekarang ni kita dah belajar tadi di mana kita ada satu kita ada satu data lah untuk seorang employee, yang mana dia ada nama, nombor, identification number, bayaran dia dan sebagainya. Kita boleh simpan dia sebagai satu structure yang mana dalamnya disimpan sebagai name, ID number, regular rate dan OT rate. Gini saja. Okey, kita simpan dia. Okey, tapi ini hanya untuk seorang sahaja, yang mana kita simpan sebagai employee. Tapi sekarang bayangkan jika kita ataupun satu syarikat atau sebagainya yang mana semestinya dia akan mempunyai lebih daripada satu employee. Okey, boleh tengok contohnya dekat sini. Okey, katakanlah kita ada begini, employee name sekian-sekian, ada 5 orang lah di sini. Kemudian ni number pekerja dia, kemudian ni adalah bayaran dia lah, employee pay rate, bayaran biasa. Okey, kemudian macam mana kita nak simpan dia? Okey, cara yang paling mudah, paling direct adalah kita gunakan array yang berbeza. Okey, contohnya kat sini kita gunakan saya buat ID name dengan rate. Okey, saya akan bina 3 array. Okey, ini yang cara yang biasalah. Yang mungkin saya buat ini adalah, sekejap ya, kita bina satu array namanya ID num. Sorry, ini dah habis sikit. Kemudian di sini saya gunakan satu lagi, iaitu name, itu nama dia. Okey, dan di sini saya gunakan pay rate ataupun rate sajalah. Saya gunakan rate. Okey, jadinya sini saya ada 1, 2, ada 5. Saya buat ID num 5 kan dalam saya punya declaration. Ini sama juga. Ini sama juga. Kemudian ni adalah, katalah ni I. So ni adalah I sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang mana 3, 2, 4, 7, 9 ni adalah ID num 0. Abrams adalah name 0. Rate adalah, untuk Abram ni adalah rate 0. Di sini untuk bomb, ID num 1. Kemudian nama beliau adalah name 1. Kemudian rate, kadar bayaran adalah rate 1, dan seterusnya. Okey, jadinya ditulis sini, one of the ways to create and manage this data is by using arrays, kan. Lebih daripada satu array lah. Di sini kita gunakan 3, where the correspondence between data items for each employee is maintained by storing an employee's data in the same array ataupun same in the array position ataupun same index, kan. Maksudnya indeks 0 untuk employee yang bernama Abrams ni adalah details beliau. Indeks 1 adalah untuk bomb, indeks 2 adalah untuk Donaldson, Ernst dan Quotes kat sini. Okey, so kita gunakan indeks untuk kenal pasti details mengenai seseorang employee. Okey, tak ada masalah, kita boleh guna. Okey, ni adalah kod kita. Kita boleh tengok dalam kod nombor 59. Okey, kita simpan dalam ID num. Maksudnya ni adalah ID num 0, ID num 1, 2, 3, 4, name 0, 1, 2, 3, 4, kemudian rate 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita boleh katalah kita nak see out. Okay, kita gunakan for loop ataupun gelongan untuk for. Okay, daripada I sama 0 sehinggalah I kurang daripada 5, maksudnya I kurang daripada N, maksudnya I daripada 0, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian I plus plus, kemudian kita see out, iaitu ID num
I, maksudnya kalau I sama kosong, ID 6 kosong akan keluar, kemudian name kosong akan keluar, kemudian rate kosong akan keluar. Kalau I sama dengan 1, dia akan gantikan semua dengan 1. Dan segala-galanya. Okay, baris nombor 13 ni untuk kita justify ataupun kita gerakkan input ke kiri. Okay, itu ni hanya untuk formatting saja. Kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lebih cantik. Okay, kat sini. Kemudian nampak yang mana kita gunakan const int n equals to 5. Maksudnya ada 5 elemen, kita gunakan, kita takrifkan awal-awal di sini. Di atas ialah n adalah 5, jenisnya adalah const int, maksudnya dia adalah constant, nilai ni tak akan berubah. Bila kita dah ada macam ni, maka semua array kita boleh letak n sahaja di sini. Malah untuk golongan kita ataupun for loop pun kita letak n, tak perlu letak 5. Tidak banyak kali kita nak tulis 5 tu. Okey, jadi kita run, akan bagilah nama pekerja, bergerak. Nama pekerja nombor ID 6, kemudian nama Abrams sini, name bracket I, kemudian rate 1622, kemudian baris baru sambungnya untuk I sama 1 sampailah I sama dengan 4. Ini satu cara. Tak ada masalah. Jadinya di sini kita gunakan 3 array. Jadinya tengok komen sedikit di sini. This method however separate kita punya record and the list into 3 arrays, and iaitu ID 6, name and rate. This is quite unfortunate since all the items actually they are relating to a single employee constitute a single record. Maksudnya kalau untuk ID 6 kosong, name kosong dan rate kosong untuk Abram ni, kenapa kita perlu letakkannya dalam matrix yang berlain, array yang berlainan? Kenapa tak letak dalam structure, dalam array yang sama, atau dengan kata kita gunakan structure. So however, we can make the program maintain and reflect the integrity of the data sebagai as a record by using a structure. This means the list above can be processed as a single array, sebagai satu array that contains 5 structure. For example, consider, ni consider sepatutnya. Consider there are 5 structure. Maksudnya employee pertama adalah structure pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Seperti itu. Setiap employee adalah satu structure, yang mana dalam structure employee pertama akan ada name, number, name dan pay rate. Employee kedua pun akan ada, employee kedua juga akan disimpan dalam satu structure yang mana dalamnya ada number, name dan pay rate sampailah habis. Jadi di sini kita boleh letak keseluruhan struktur ni dengan nama yang sama. Kita combine, kita gabungkan. Kita gabung. Saya tulis Inggeris lah. Kita combine as an array of structure. Sebelum ni kita ada array of numbers ataupun array of variable. Sekarang kita ada array of structure. Boleh tengok sikit. Saya terus pergi pada kod kita lah. Kod nombor 60. Saya tak buka lagi 60. Di sini. Kenapa ya? Saya cuba run dulu di sini. Tak ada masalah. Tutup. Saya nak pergi kod ke 60. Di sini. Caranya sama. Kita nampak bahawa untuk setiap kita pergi pada di sini, untuk setiap pekerja kita ada number, name dan pay rate. Maka kita buat ID 6, name and rate. Jadi kita namakan pay record sebagai
structure data type, okay, namanya pay-record, okay, and then kita bina suatu array kepada structure tersebut, okay, iaitu nama employee, okay. Jadi kat sini employee adalah structure, so a structure name employee, okay. Okay, namanya employee, kemudian kita jadikan dia sebagai array yang mana kita kena letak bracket ataupun square bracket di sini dengan bilangan ahli. Okay, ini adalah sama macam kita gunakan sebelum ni. Kalau kita ada sebelum ni, contohnya A 5 sama dengan, telah saya tak ingat sangat nombor, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 contohnya. Okay, maksudnya A adalah satu array dengan 5 unsur, jenisnya integer, dan ini semua adalah input beliau, input kepada A lah. Sama juga untuk structure, maksudnya jenisnya adalah pay-record, sama macam int di sini. Kemudian namanya adalah employee, macam sini kita gunakan A, kerana unsur ataupun panjang kepada array tersebut adalah n. Okay, n dalam ni adalah kita gunakan 5. Kemudian kita terus masukkan data kita. Okay, data kita sama macam tadi. Okay, kita gunakan bracket, kemudian kita pisahkan dia dengan satu bracket yang lain lagi. Sebenarnya kita boleh, kalau kita buang pun saya rasa tak ada masalah. Okay, tapi tak apa, kita letakkan dia supaya kita tak keliru. Maksudnya untuk yang bracket yang pertama di sini, ini adalah untuk Abrams, okay, ini untuk Baum, Donaldson, Ernst dan Quartz, dan kita tutup. Okay, maksudnya kat sini kita nampak bahawa kita ada structure. Ini adalah satu structure, ini adalah satu structure, ini adalah satu structure, semuanya adalah structure yang mana structure ini dijadikan sebagai array yang mana namanya adalah employee. Okey, ataupun saya boleh tulis sedikit. Dan di sini kita ada employee. Oh, sorry, ini warna hijau. Okey, kita ada employee, mungkin. Okey, kemudian kita ada sekejap ya. Kita boleh pecahkan dia kepada employee 0, employee 1, employee 2, employee 4 sampailah employee 0, 1, 2, 3, maaf 3, dan kita ada satu lagi employee 4. Oh, sorry, dikena saya. Kemudian untuk setiap employee ni, okay, ni adalah satu array kan, ni array, okay, ni adalah satu array. Tapi setiap elemen untuk array tersebut, maksudnya employee kosong, adalah satu structure, yang mana dalam ni kita ada ID num, kemudian ni adalah string, maaf, ada name, oh sorry, name dan reach. Sama juga ID num, ID num kena, dan kita ada name dan read, sama juga macam ni sampai habis. Okay. So itu sini kita ada structure, that's why kita kata array of structure. Okay, so senang. Jadinya sama macam tadi, bila keadaan ini berlaku, maka kalaulah kita nak katalah ini satu pokok, ini adalah ranting-rantingnya, okey, sebagainya, maka untuk kita lihat pada ataupun gunakan elemen ID 6
Contohnya untuk di sini, okey, sama ada kita nak cout ataupun kita nak in ataupun kita nak masuk dalam formula matematik, kita hanya perlu gunakan ni adalah employee, ni adalah employee kosong, jadi kita buat employee kosong. Okey, kita tak perlu buat employee dot employee kosong, tak perlu, sebab di sini ke bawah ni arrow ni adalah array. Okey, dia bukan structure. Okey, dia array, maksudnya employee kosong pun dah memadai. Tapi kemudian bila nak masuk ke structure, kita kena gunakan ID num. Okey, employee name. Okey, employee rate. Sama juga untuk yang lain-lain. Contohnya kat sini kita gunakan employee 1 rate. Okey, kita boleh terus gunakan lah. Okey, so tak ada masalah. So kita pergi pada kita punya di sini, maksudnya kat sini kita ada employee.num. So kat sini kalau saya boleh tulis di sini, okey, ini adalah employee nombor kosong, sebab dia adalah elemen pertama, kan, elemen pertama, tapi structure, dia adalah elemen kosong tapi dia adalah structure pertama, kan, sebab elemen start daripada kosong, kan, dia punya index dia. Okey, employee kosong. Okey, kemudian kita letaklah dalam tu, kita letak, sekejap ni saya tengok, okey, kita letak ID num, kan, yang ni pula sebagai contoh, dia adalah employee ke berapa? Employee ke 4, tapi index start daripada kosong, maka employee 3, ni adalah nama, jadi name. Okay. Yang ni pula, ni adalah employee kedua, tapi indeksnya kosong, 1, maka employee 1 rate. Okey, begitulah. Okey. Okey, dalam kod kita, kita boleh terus gunakan macam saya cakap tadi, array initialization, array like initialization. Kalau saya baca di sini, array like initialization. Okey. Kemudian kita boleh cout. Sekarang ni kita nak cout mulai pada I sama kosong sampailah I sama dengan N tolak 1. Sebabnya I perlu lebih kurang daripada N. Okey. Jadinya kita nak cout employee I dot ID num. Pergi pada nota kita. Okey, kita nak cout sini. Maksudnya baris per baris ataupun structure per structure. Kita start daripada employee kosong, ID num, employee kosong, name, employee kosong, rate. Employee 1, ID num, employee 1, name, employee 2, employee 1, rate. Sampailah employee 4, ID num, employee 4, name, employee 4, rate. Jadi kita boleh gunakan di sini. Tapi kita gantikan dengan I, sebab apa? I ini akan berubah daripada kosong sampai N. Kalau kita run, tak ada masalah. Dan kita dapat di sini. Okey. Inilah. Okey. Oh, di sini saya sebut inner braces. Okey, curly bracket ini initialization aren't strictly necessary. Maksudnya kita tak semestinya, macam saya cakap mula tadi, ni kita boleh buang ni inner braces ni ataupun inner curly bracket ni. Okey. Kemudian tengok sikit lagi. Okey, tak apa, itu tak apa. Jadi kalau awak lihat tadi sama juga dengan mana kod yang sebelum ni, kod nombor 59. Okey, saya tunjukkan sikit di sini. Okey, outputnya sama, tapi di sini mereka ataupun kita gunakan vektor ataupun array yang berlainan. ID num adalah satu array, name adalah satu array,
rate adalah satu array. Okey. Tapi di sini kita gunakan satu saja array, iaitu namanya, jenisnya adalah employee. Sorry, kita gunakan satu saja array iaitu employee, tapi jenisnya adalah structure. Okey, so kita ada array of structure. Okey, kat sini. Jadinya yang bagus di sini adalah kita letak data ni, semua data ni dalam satu nama saja, iaitu employee. Kita tak perlu letak dalam ID name satu nama, name satu nama, kemudian rate satu nama. Kita hanya letak dalam employee saja, tapi of course lah dalam employee tu ada anaknya, iaitu ID name dan rate. Okey, itu saja untuk subtopik kita yang ketiga.